Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang menonton Hello Doktor di TV3. Gong Xi Fa Choi dan selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambut Tahun Baru Cina ini, kepada anda yang mungkin berada di atas jalan raya balik kampung ataupun sedang bercuti, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih sebab menonton Hello Doktor di TV3 di mana kami akan sajikan topik-topik menarik tentang kesihatan. Kami juga ingin dengarkan pendapat dan pengalaman daripada anda semua. Sila kongsikan segala komen ataupun pertanyaan soalan di ruangan komen di Facebook page kami di Hello Doktor TV3. Anda juga boleh menghubungi kami secara terus di talian 0377261603 untuk bertanyakan soalan kepada pakar yang bakal kami bawakan ke dalam studio nanti. Pada topik kali ini, tajuknya adalah awas sakit tangan. Jadi sebelum kita berbual bersama pakar nanti yang akan kita bawakan masuk dalam studio, kita saksikan dulu bingkisan ini. Trigger finger dan sindrom carpal tunnel walaupun tidak membahayakan nyawa, masalah ini menyebabkan ketidakselesaan pada bahagian jari dan telapak tangan pesakit apabila melakukan aktiviti harian. Menurut kajian, kira-kira 80% kes membabitkan golongan yang berusia 40 tahun ke atas dan keadaan ini lebih kerap berlaku kepada golongan wanita berbanding lelaki. Pekerjaan seperti guru, tukang jahit dan pekerja sektor perkilangan lebih cenderung mengalami penyakit ini. Masalah ini boleh menyukarkan individu untuk melaksanakan pergerakan terperinci seperti menulis, membuka tombol pintu dan sebagainya. Walaupun tidak membahayakan nyawa, masalah ini perlu dirawat dengan kadar segera. Selain rasa sakit dan tidak selesa, pesakit trigger finger dan sindrom carpal tunnel berdepan risiko kemalangan apabila tangan tidak dapat berfungsi secara optimum. Ternyata, mereka yang mengalami masalah sakit tangan terjejas kualiti hidup dan memerlukan perhatian pakar. Jadi itu dia, sakit tangan. Kita mungkin sering mengalami sakit tangan ataupun selalu dengar orang merungut sakit tangan. Tetapi bilakah patut kita bimbang? Jadi itulah topik kita pada hari ini, iaitu tentang sakit tangan. Untuk mendalami apa itu sakit tangan, kita ada bersama di studio Dr. Syamsul Iskandar Hussein, iaitu pakar perunding pembedahan ortopedik, kecederaan sukan dan pembedahan sendi daripada Orthopaedic Hospital Pakar KPJ Damansara 2. Jadi Assalamualaikum, selamat datang Doktor, kerana sudi bersama kami di Hello Doktor. Jadi Doktor, sebagai permulaan kita sangat bergantung dengan tangan. Kita menggunakan tangan setiap hari untuk membuat kerja dan sebagainya. Tetapi mungkin kita tak tahu apakah bahagian-bahagian tangan dan fungsinya. Jadi Doktor, kita ada props yang Doktor dah bawa ke dalam studio. Mungkin Doktor boleh kongsikan anatomi tangan, bahagian-bahagian dan fungsi-fungsinya. Ya, terima kasih Nadia kerana telah menyebut kami ataupun saya untuk berkongsi mengenai masalah sakit tangan ini. Jadi di tangan saya ada satu model ataupun spesimen, iaitu menunjukkan bahagian tangan. Kalau kita tengok di sini, tangan bermula daripada pergelangan tangan, tapak tangan sampai ke jari. Jadi di bahagian sini kita ada semuanya lebih kurang 27 batang tulang, ya. 27. Dan di bahagian pergelangan tangan sendiri ataupun di pangkal tapak tangan kita ada 8 tulang carpal. Yang ini yang di mana penting untuk masalah salah satu penyakit sakit tangan itu tersendiri. And then di samping tu pula kita ada 5 tulang di bahagian tapak tangan, ya, 5 tulang, dan selebihnya lebih kurang 14 tulang di bahagian jari. Mana di bahagian ibu jari kita ada 2 batang tulang dan jari-jari yang lain pula kita ada 3 tulang yang dihubungkan dengan sendi-sendi dan disambungkan bersama dengan tisu dia panggil sebagai ligamen, juga otot. Okey, di samping tu pula di bahagian tangan kita ada otot. Dipanggil otot kecil, otot tangan yang membuat pergerakan di bahagian tangan. Dan otot-otot ni pula disalurkan atau disupply oleh urat saraf. Urat saraf ni dipanggil sebagai saraf median di bahagian tapak tangan depan, saraf ulnar dan juga saraf radial. Okey. Di samping tu pula ada juga saluran darah yang menyalurkan darah, ya, iaitu dipanggil sebagai arteri radial dan juga arteri ulnar. Okey. Jadi inilah struktur anatomi bahagian tangan kita sendiri. Dan kalau dikatakan fungsi tangan, dia dianggap sebagai organ, ya, sebab ia tangan penting. Organ. Ya.
Seperti kita ada jantung, kita ada kulit pun organ, kita pun ada tangan sebagai organ. Sedangkan tangan ni dia ada fungsi sebagai alat deria. Kalau deria sentuhan. Kalau kita sentuh panas, kepanasan, kesejukan, and then di samping tu ketumpatan, kita boleh rasa ketumpatan sewaktu sebelum hujan ke, kita boleh rasa kan. Jadi itu salah satunya. Kemudian kita ada tangan sebagai pergerakan, terutama sekali bila sewaktu kita kecil ataupun bayi, kita bergerak menggunakan tangan selain menggunakan kaki itu sendiri. And then juga dia digunakan untuk sebagai membuat kerja. Bila kita menggenggam sesuatu barang, memegang tombol pintu ataupun membuat kerja, itu digunakan untuk kerja. Dan seterusnya pula, kita perlu ingat tangan juga digunakan sebagai alat komunikasi. Kita sign language, terutama untuk orang yang bisu kan. Okey. Jadi ini sedikit sebanyak mengenai tangan lah, Nadia. Tangan ni sebagai satu organ, seperti organ yang lain, mungkin ada masalah yang boleh timbul daripada organ ini. Jadi untuk tangan pula, apakah masalah lazim yang sering dihidapi oleh orang ramai? Mungkin apakah jenis-jenis sakit tangan yang common atau lazim berlaku? Betul. Jadi kalau dikatakan masalah lazim tangan itu sendiri, kita ada masalah ataupun simptom. Simptom berlaku disebabkan oleh simptom keradangan, inflamasi. Jadi yang kebiasaannya ialah sakit. Sakit tangan, nyilu, pedih, rasa tercucuk, elektrik, kebas. Itu pun salah satu simptom juga selain pada sakit. Kemudian bengkak. Tangan tu bengkak disebabkan oleh kecederaan atau kemalangan. Seterusnya pula mungkin disebabkan oleh ketembuhan. Ada ketembuhan, and then kita mungkin ada kelukaan. Tangan ada dilukakan oleh sebabkan kemalangan, kecederaan. Kemudian kita pun ada masalah perubahan fizikal di bahagian tangan. Tangan tu mungkin bentuknya berubah, mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang berkaitan. Okey. Jadi ini simptom-simptom yang selalu yang boleh dikatakan lah. Ada pelbagai peringkat mungkin. Ada yang serius, ada yang kurang serius. Betul. Dan lagi satu, sama ada dia acute awal ataupun kronik yang sudah lama. Untuk kita terangkan mengenai fungsi masalah sakit pula. Jadi sakit ni, jadi masalah lazim yang sakit yang boleh berlaku di bahagian tangan berpunca salah satunya ialah masalah trigger finger ataupun jari picu. Jari picu. Jari picu bahasa Melayunya. And then kita pula ada simptom sindrom carpal tunnel. Sindrom carpal tunnel, kita ada masalah dipanggil sebagai decurvent stenosynovitis. Ini maksudnya selaput bengkak di bahagian pergelangan tangan di bahagian ibu jari. Kemudian kita pun ada masalah sakit disebabkan oleh arthritis, rheumatoid arthritis. Itulah rheumatoid arthritis yang berkenaan dengan masalah tulang. Sendi. Ya, betul. Kalau tadi doktor sebut mungkin yang lazim berlaku adalah trigger finger, iaitu jari picu ataupun sindrom carpal tunnel. Betul. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah itu trigger finger sebenarnya dan juga apakah itu sindrom carpal tunnel. Terima kasih. Jadi sindrom trigger finger ini bermaksud kalau dalam bahasa Melayunya jari tersangkut. Jari tersangkut apabila kita cuba meluruskan jari itu. Dia sama dengan krem ke? Kita macam jari itu terkunci. Dia macam krem ataupun boleh dianggap begitu. Ataupun kadang-kadang kita panggil tersentak pun ada. Ataupun dia terus kaku jari ini. Jadi ini berlaku, trigger finger ini berlaku apabila ada keradangan sendi, selaput sendi ke atas urat keting ataupun tendon jari yang dikelilingi oleh selaput itu menyebabkan dia jadi keras dan kaku. Jadi ini kebiasaannya berlaku disebabkan oleh pergerakan yang berulang di bahagian jari itu sendiri ataupun tekanan yang berlaku. Dan ia berlaku di kawasan, kalau di kawasan jari ni dia ada selaput yang bernama puli sistem. Selaput ni A1 puli, A1 puli, puli A2, puli A3. Dan puli A1 ni yang paling yang berada di pangkal jari, ini yang selalu banyak menerima tekanan, banyak tenaga. Jadi sebab tu puli ini akan selalu mudah terjedera dan jadi bengkak dan masalah keradangan. Jadi bila berlaku ini, seseorang tu akan berasa sakit, rasa pedih ataupun kadang-kadang boleh rasa timbul macam ada biji di bahagian pangkal jari itu sendiri.
And then apabila dia cuba menggerakkan jari tu, sebab ada jari tu pada peringkat awalnya mungkin akan terasa sakit ataupun kebas pada peringkat awal. Seterusnya pula mungkin dia akan rasa macam jari tu macam tersentap. Ataupun mungkin keregangan. Memang nak bergerak tu memang sukar lah. Betul, sama ada nak luruskan jari ataupun nak bengkokkan jari. Cuma kebiasaannya sebab otot bengkok otot yang membengkok tu lebih kuat. Jadi biasa kita tiada apa-apa. Yang biasa yang berlaku bila kita cuba luruskan jari ni. Sebab tekanan tu terlalu kuat di situ. Doktor, kalau sindrom carpal tunnel pula secara ringkas, apakah itu? Ya, sindrom carpal tunnel ni bermaksud urat saraf median yang lalui tangan dia terhimpit ataupun tersepit di bahagian pergelangan tangan. Jadi di pergelangan tangan ni kita ada terowong, dipanggil sebagai terowong carpal. Carpal tunnel ya, terowong carpal yang terdiri daripada ligamen dan tulang-tulang carpal. Jadi kalau di dasarnya ada tulang carpal ni 8 batang tulang. Jadi seterusnya pula ditutupi oleh ligamen. Jadi apabila berlaku himpitan ataupun tekanan ke atas saraf median ni, jadi tangan kita akan mula terasa kebas, sakit, lemah. Okey. Jadi dan bila berlaku ni seseorang tu akan rasa tidak selesa ataupun terganggu aktiviti pekerjaan kebiasaannya itu sendiri. Tidak boleh buat kerja seperti biasa lah. Betul. Doktor, kita ada satu soalan daripada Facebook, daripada Nabila Husna. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, jari selalu rasa cramp tiba-tiba dan kerap sangat terjadi, lebih-lebih lagi masa nak gosok gigi, setrika baju, dah urut pun masih lagi rasa cramp selepas 2 hari. So kenapa? Tetapi sebelum kita nak jawab, doktor, kita ke iklan dahulu. Kita akan jawab soalan Nabila Husna selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Hari ini, pada episod kali ini, kita bercakap tentang sakit tangan dan bersama kita adalah Dr. Syamsul Iskandar Hussein, iaitu pakar ortopedik daripada Orthopedic Hospital Pakar Damansara 2. Jadi doktor, tadi doktor ada sebut tentang 2 sakit tangan yang lazim berlaku, iaitu trigger finger dan juga sindrom carpal tunnel. Tapi kita perhalusi dahulu trigger finger. Kita nak tahu doktor, apakah tapi sebelum itu kita nak jawab soalan Facebook sebenarnya. Tadi Nabila Husna ada tanya tentang jari selalu terasa cramp tiba-tiba. Selalu bila dia nak gosok gigi ataupun setrika baju, dah urut pun tetapi masih lagi rasa cramp walaupun dah 2 hari berlalu. Mungkin doktor boleh bagi sedikit pencerahan. Ya, betul. Yang apabila seseorang tu memberi aduan cramp, itu pun seakan seperti masalah sakit ataupun triggering lah kondisi jari picu itu sendiri. Jadi ini mungkin salah satu simptom trigger finger, jari picu, sebab dari aktiviti yang dibuat seperti memegang berus gigi, memegang sterika, ini menyebabkan tekanan ke atas puli A1 di pangkal jari itu sendiri. Tapi doktor, kalau kita gosok gigi, setrika baju, ini merupakan rutin-rutin biasa yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana aktiviti seperti itu boleh menyebabkan trigger finger? Jadi kebiasaannya dia pelbagai faktor. Jadi bukan saja faktor utama, tapi mungkin ada punca-punca lain. Sebab mungkin dari kerja seharian ataupun kalau dari segi faktor memegang alat-alat berat ataupun cara memegang barang. Jadi ini semua mungkin telah menyebabkan ada masalah keradangan di bahagian selaput jari itu sendiri. Cuma apabila kita memegang batang berus gigi ataupun kita memegang sterika, dia menyebabkan simptom itu lebih jelas ataupun lebih ketara. Jadi dan mungkin bila ia bergantung pada individu itu tersendiri, dia punya insiden ya. Maknanya kalau seseorang itu bekerja dalam bidang perkilangan ataupun dalam membuat kerja-kerja mengangkat barang yang banyak menggunakan tangan dan jari. Jadi ini boleh berlaku. Jadi simptom ni boleh berlaku secara beransur-ansur
ataupun boleh berlaku secara tiba-tiba. Jadi ada golongan yang berisiko lebih tinggi untuk menghidapi trigger finger. Seperti yang doktor sebut tadi, mengikut pekerjaan, mungkin tukang menaip ke. Betul. Adakah umur atau jantina juga memainkan peranan, doktor? Betul. Ya, sebab masalah trigger finger ni dia masalah kemuncaknya berlaku dalam 2 peringkat. Peringkat umur ya. Satu ialah peringkat umur 8 tahun. Ini dalam keadaan kanak-kanak. Kenapa berlaku dalam kanak-kanak ialah pembesaran tendon ataupun urat keting jari di dalam kanak-kanak tidak sekata ataupun tidak sama dengan pembesaran selaputnya. Ini disebabkan jadi ini dari masalah pembesaran lah kanak-kanak. Jadi dipanggil mungkin kadang-kadang tidak ketahui, dipanggil sebagai idiopathic. Jadi ini kemuncaknya berlaku pada umur 8 tahun dan peratusan insiden antara jantina ialah sama. Lelaki dengan perempuan sama, budak lelaki dengan budak perempuan. Manakala pada peringkat kemuncak yang kedua ialah pada peringkat umur antara 40 hingga 50-an. Ini berlaku kepada dewasa dan kebiasaannya lebih kerap berlaku pada wanita. Okey. Jadi mungkin saiz tangan wanita mungkin lebih kecil ataupun cara pekerjaan dia melibatkan simptom dan kalau mungkin sebab ada penyakit terutama sekali kalau seseorang tu ada penyakit kencing manis. Okey. Jadi ada penyakit lain yang boleh menggalakkan ataupun menambah risiko untuk mengalami trigger finger. Seperti kencing manis. Betul. Jadi kalau bila berlaku masalah kencing manis ni, dia menyebabkan selaput ataupun tisu mudah mendapat radang. Jadi bila berlaku keradangan ini akan actually menghipit menghipit tendon dan tendon tu akhirnya akan terlekat di jari. Jadi itu menyebabkan jari itu tersangkut. Okey. Jadi doktor, untuk apa jua jenis penyakit kita nak, kalau boleh kita nak kesan seawal mungkin. Betul. Jadi untuk trigger finger, bagaimana kita untuk mengenal pasti simptom-simptomnya, apakah gejala-gejala yang patut kita alert? Betul. Jadi kebiasaannya kalau simptom trigger finger ni, dia sama ada dia boleh berlaku secara beransur-ansur ataupun secara tiba-tiba. Cuma bila berlaku ni, seseorang tu akan mula rasa sakit di pangkal jari dia sendiri. Mungkin pada di awal pagi ataupun di lewat malam. Rasa sakit yang seperti menyucuk-nyucuk ke? Rasa macam nyilu, sengal. Jadi ini akan berlaku pada peringkat awal dan seterusnya dia menyebabkan seseorang itu rasa tidak selesa untuk membuat kerja dan seterusnya pula ini akan mengurangkan keberkesanan aktivitinya sendiri. Alright. Dan bila berlaku sakit ni, jadi kadang-kadang jari itu mungkin terkunci dan ini menyebabkan dia masih merasa tidak selesa dan juga ini pun boleh mengganggu dia punya pekerjaan seharian. Adakah cuaca di sekeliling seperti bila waktu hujan macam hari ini, sejuk, hujan dari pagi tadi, adakah faktor di sekeliling kita, cuaca boleh juga mempengaruhi? Untuk keadaan ini kebiasaannya tidak, tapi andai kata kalau pekerjaan itu dibuat berulang, maknanya overuse ataupun repetitifnya pergerakan repetitif, ini yang boleh menyebabkan kenapa boleh berlaku masalah trigger finger itu sendiri. Baik. Okey doktor, sebelum kita teruskan, kita ada satu soalan daripada selebriti tentang topik hari ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya tentang tangan ni. Sebab kalau kita ada rasa-rasa sakit kan, dia macam tertekan-tekan macam tu dekat tangan, especially jari-jari. Adakah ini akan trigger untuk kita dapat trigger finger? Ataupun ia mungkin lebih daripada itu? Can you please explain? Okey, baik. Itu soalan daripada Farah Fauzana, selebriti kita pada hari ini, tentang kalau tangan tu kita asyik tekan-tekan ataupun kita selalu suka bunyikan sendi, kita lipat jari-jari kita kadang menjadi satu tabiat. Adakah itu boleh menjadi trigger kepada trigger finger? Secara teorinya mungkin tidak. Cuma kalau bila kita meletupkan jari kita kan, meletupkan sendi, itu sebenarnya boleh mencederakan tulang rawan
Pertulan rawan di bahagian jari itu sendiri. Jadi itu sebenarnya tabiat mungkin yang tidak elok digalakkan lah. Betul. Okey. Jadi trigger finger ini mempunyai tahap-tahap yang tertentu, konduktor. Mungkin ada tahap yang mungkin kurang serius, kita boleh buat senaman sendiri di rumah dan tidak perlu berjumpa dengan doktor, ataupun mungkin ada pada satu tahap kita dah perlu mendapatkan rawatan. Betul. Apakah tahap-tahapnya kalau kita mengalami trigger finger ini? Terima kasih Nadia. Jadi kalau tahap trigger finger ni dia mula dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahap awal atau tahap pertama ialah rasanya sakit di pangkal jari itu sendiri. Jadi ini maknanya peringkat awal dan biasanya mudah dirawat dengan merehat ataupun memakai anduh ataupun boleh melumurkan ubat penahan sakit untuk mengurangkan sakit itu sendiri. Ya, di tahap yang kedua ataupun peringkat kedua pula, mula jari itu mula tersangkut ataupun mula terkunci. Jadi kita masih boleh lagi meluruskan jari itu dengan tersendiri. Cuma kita mungkin memerlukan tekanan yang lebih untuk meluruskan dia itu sendiri, meluruskan dia. Ini pun sama, maknanya ini dengan rawatan awal, dengan rawatan konservatif tanpa dengan fizioterapi, dengan ubat-ubatan, dengan kita menggunakan anduh untuk merehatkan jari ini, dia boleh membantu untuk mengelakkan daripada masalah trigger finger berlarutan. Tahap yang ketiga pula ialah di mana jari kita ni terkunci dan kita tidak boleh meluruskan jari itu dengan sendiri. Maknanya kita menggunakan tangan yang sebelah ataupun jari yang lain untuk cuba luruskan kembali. Ini maknanya dia dipanggil tahap yang serius ataupun yang seterusnya. Dan ini mungkin boleh dirawat dengan penggunaan suntikan steroid. Suntikan steroid disuntik di pangkal jari ataupun di A1 puli itu sendiri, dan ini untuk melegakan kesakitan di samping meregangkan selaput yang ketat dan tersangkut itu sendiri. Akhir sekali kita ada tahap yang keempat yang di mana jari itu terus terkunci, maknanya terus keras. Ini kebiasaannya yang paling serius, yang paling kronik. Jadi rawatannya memang memerlukan pembedahan kecil lah, di mana torehan dibuat di pangkal jari di kawasan A1 puli itu sendiri, and then dengan bius setempat yang diberikan untuk mengurangkan kesakitan, dan seterusnya torehan dibuat untuk melepaskan tisu yang selaput yang mencengkam tendon tu daripada tersangkut, dan ini disusuli dengan rawatan fizioterapi pula. Jadi ada 4 tahap yang berbeza. Betul. Jadi doktor, kita akan mendalami pula tentang sindrom carpal tunnel selepas iklan ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan masih lagi bersama Dr. Syamsul. Baiklah, bertemu kembali dalam Hello Doktor di TV3. Kita masih lagi bersama Dr. Syamsul Iskandar Hussein, pakar ortopedik, untuk berbincang tentang topik hari ini, iaitu sakit tangan. Doktor, tadi kita bercakap mengenai trigger finger. Sakit lain pula yang lazim dialami oleh orang yang berkaitan tangan adalah sindrom carpal tunnel. Jadi kalau doktor sebutkan tadi, sindrom carpal tunnel adalah sakit di pergelangan tangan. Mungkin doktor juga boleh kongsikan apakah simptom-simptom sindrom carpal tunnel ini yang kita perlu kenal pasti. Ya. Jadi sindrom carpal tunnel ni dia mula berlaku, seseorang tu akan mula merasa sakit ataupun kebas di pangkal tangan, ya, sama ada di pangkal ibu jari, di jari telunjuk ataupun di jari tengah. Dan ia boleh berlaku secara beransur-ansur. Kemudian ini akan berlaku kebiasaannya mungkin pada lewat malam lah. Boleh berlaku sama ada berlaku sebelah tangan sahaja ataupun kedua belah tangan. Bergantung dengan aktiviti pesakit tersebut. And then anda kata kalau berlaku pada sebelah tangan, ia akan berlaku pada tangan yang lebih dominan, yang banyak kita gunakan untuk buat kerja. Dan bila berlaku kepada tangan yang dominan, dia punya simptom sakit tu akan rasa lebih kuat berbandingkan kalau berlaku di sebelah tangan yang lagi satu. Jadi seseorang tu mungkin akan terasa juga jari tu membengkak, rasa bengkak, dan kadang-kadang dia akan rasa mungkin tangan dia rasa macam tidak berguna, tidak berfungsi. Dan ada kalanya kadang-kadang seseorang tu mungkin boleh terjaga waktu malam, dia cuba goncangkan tangan dia
supaya untuk rasa legakan balik dia punya rasa sakit atau kebas di bahagian carpal tunnel syndrome itu sendiri. Kadang-kadang ada waktu kita tak boleh nak angkat tangan pun, adakah itu simptom sindrom carpal tunnel? Tengah waktu tengah malam ataupun bila kita bangun pagi, tiba-tiba terasa tak rasa tangan kita. Ya, mungkin salah satu punca dia. Jadi itu perlu diperiksa dengan lebih teliti lah, dengan lebih lanjut. Kalau trigger finger, tadi kita berbual mengenai trigger finger, salah satu sebab yang boleh menyebabkannya adalah mungkin pekerjaan yang kita buat setiap hari. Betul. Jadi untuk sindrom carpal tunnel pula, apakah punca-punca yang menyebabkan sindrom ini? Okey. Jadi sindrom carpal tunnel ini sebenarnya ialah pelbagai punca. Bukan setakat satu faktor saja. Cuma bila berlaku ialah disebabkan oleh saraf median ini terhimpit. Saraf median terhimpit disebabkan oleh sama ada kecederaan kepada saraf median itu sendiri yang ke atas saraf median ataupun otot yang kecil yang bersama dengan saraf median itu sendiri. Sebagai contoh, kalau ada sakit di bahagian pergelangan tangan, sama ada pergelangan tangan itu terseliuh ataupun ada kepatahan tulang di bahagian pergelangan tangan itu, ini menyebabkan urat saraf median itu terhimpit. Manakala seterusnya pula ialah kalau ada masalah kalau seseorang itu mungkin mengandung. Jadi bila seseorang itu mengandung ataupun mengalami menopause, jadi ini menyebabkan pertambahan cecair dalam pergelangan tangan. Ini pun boleh menekan saraf median tu di bahagian tangan tu sendiri. Okey. Dan seterusnya pula, andai kata kalau ada ketumbuhan, seperti dipanggil cysta ataupun ganglion, ini pun sama boleh jadi punca untuk masalah carpal tunnel syndrome. Okey. Ada pelbagai jenis punca lah yang boleh menyebabkan sindrom carpal tunnel. Jadi doktor, kita nak lihat sedikit, ada satu laporan khas yang telah disediakan. Kali ini mengenai rawatan fisiologi dan akupunktur. Kita akan bincang selepas kita melihat laporan khas ini, apakah rawatan yang boleh dibuat untuk sakit tangan. Kita saksikan. So, kita mempunyai pelbagai jenis rawatan di sini. Antaranya adalah termasuk seperti rawatan hand, seperti lilin, exercises untuk tangan. Lepas tu kita juga boleh prescribe patient dengan splint untuk mengelakkan berterusan bertambah buruk. Kita boleh ajar in terms of exercise yang boleh dilakukan di rumah. Dan kita boleh juga membuat ultrasound guided median nerve hydrodissection. Menggunakan ultrasound, kita kembangkan selalu saraf median yang tersepit itu, atau kalau sangat teruk dan severe, kita akan refer untuk pembedahan. Untuk rawatan fisioterapi adalah untuk membantu pemulihan, terutamanya kalau fisioterapi muskuloskeletal, untuk menambahkan exercise dan pergerakan sendi tangan. 1, 2, 3, 4, 5 relax dan kita ulang 10 kali. Dia tahan 1, 2, 3, 4, 5 relax. 11, 12, 13, 14, 15 and then relax. And then ulang 5 kali. Kita ada juga physical modalities, pain modalities untuk fizio. Contohnya seperti TENS, menggunakan electrical stimulation. Dan kita juga boleh letak rendam dalam air suam ataupun wax lilin untuk menyebabkan perkara itu akan menyebabkan saraf median nerve tadi akan kembang, sheaths dia pun akan kembang dan akan ada relief temporary. Untuk rawatan akupunktur, dia adalah menggunakan konsep of yin dan yang. So yin itu bersifat lemah, which is aliran tenaga, dan yang itu bersifat keras. So di mana aliran ini mendapat satu blockage,
So key itu tidak akan dapat diriliskan. So di mana mereka akan letak satu jarum hypodermic needle kepada masel-masel yang berkenaan dan juga akan reliefkan dia punya tension dan improvekan dia punya flow. Kerana saya datang awal lah untuk mendapatkan rawatan. Itu dia tadi doktor, rawatan fisiologi dan akupunktur yang boleh merawat sakit tangan sebenarnya. Jadi terdapat pelbagai senaman-senaman khas untuk merawat sakit tangan. Kalau doktor pula dengan pesakit-pesakit yang doktor jumpa di hospital, apakah rawatan yang selalu doktor syorkan kepada mereka? Ya, selalunya bila seorang pesakit itu datang menjumpa saya, biasanya simptom itu sudah dalam keadaan advance ataupun telah lanjut. Okay. Jadi bila berlaku keadaan ini, kebiasaannya andai kata ada keperluan ataupun ada peluang untuk simptom ataupun sakit itu sembuh dengan tanpa pembedahan, jadi saya akan mulakan dengan rawatan tanpa pembedahan dulu, konservatif. Bermaksud dengan merehatkan jari atau tangan itu, mungkin menggunakan anduh, kemudian mungkin mengambil ubat penahan sakit, anti-inflammatories ataupun painkiller itu sendiri, dan juga mengubah cara kerja. Maknanya mungkin faktor yang lifestyle gaya hidup. Betul. Okay. Yang menyebabkan kenapa dia boleh berlaku. Jadi kita ubah cara, kita modify, kita improve, kita perbaiki, dan supaya untuk mengelakkan daripada keadaan ini berlaku lagi. Jadi ini yang pada peringkat awalnya lah. Andai kata kalau simptom tu yang sudah terlalu teruk, sebagai contoh kalau telah peringkat yang so-called advance, jadi mungkin pembedahan lah yang salah satu pilihan juga, bergantung kepada kemahuan dan demand dan expectation pesakit itu sendiri. Ya. Kalau pembedahan dalam satu hari dah boleh dilakukan pembedahan tersebut? Ya, dia pembedahan harian, daycare, ia boleh buat di bawah bios setempat. Okey. Jadi apakah pula risiko atau komplikasi yang mungkin boleh dialami oleh individu yang mempunyai sindrom carpal tunnel? Okey. Jadi apabila sindrom ini telah berlarutan, jadi pada peringkat awalnya kalau mulanya sakit itu hanya berlaku pada waktu malam saja, dia akan berlaku sekarang di waktu siang hari. Dia akan lebih kerap berlaku di siang hari sehingga menyebabkan perbuatan menggenggam telefon bimbit, membaca surat khabar, membaca buku ataupun memandu kenderaan pun boleh menyebabkan sakit. Dan seterusnya pula otot tangan tu akan merasa lemah. Jadi susah untuk memegang objek kecil ataupun membuat kerja. Dan bila dah terlalu lama simptom carpal tunnel ni, jadi ada masalah dengan tangan tu akan hilang rasa deria dia. Maknanya susah untuk menilai suhu panas ataupun sejuk. Okay. Jadi ini boleh menyebabkan tangan tu melecur. Ya, keadaan membahayakan diri sendiri sebenarnya. Di samping dengan otot dia pun telah mengecut menjadi kecil. Doktor, kita ada satu soalan daripada Facebook. Kali ini daripada Sumini Hayon. Assalamualaikum doktor, saya telah mengalami carpal tunnel syndrome pada kedua-dua belah tangan dan telah pun menjalani pembedahan. Alhamdulillah sudah okey. Tetapi masalahnya sekarang kedua-dua ibu jari saya pula sakit. Adakah ada kaitan dengan CTS? Mungkin apa yang boleh saya lakukan? Okey. Ya, insya-Allah dengan pembedahan carpal tunnel syndrome tu, kemungkinan besar simptom tu sudah berakhir. Okay. Cuma berdasarkan pada masalah yang terkini, iaitu sakit ibu jari, ini mungkin disebabkan oleh masalah keradangan selaput di pergelangan tangan di ibu jari, dipanggil sebagai Decovens, tenosynovitis. Jadi mungkin boleh berlaku disebabkan oleh faktor lifestyle, kehidupan. Jadi mungkin yang pertama sekali Puan Sumini perlu menilai kembali cara kerja, cara membuat aktiviti yang boleh menjadi punca kenapa timbul simptom ni semula. Aktiviti yang kerap kita lakukan secara harian. Kalau kita nak tahu apakah mungkin tips ataupun nasihat doktor untuk mengubah cara hidup kita, kita nanti kembali selepas ini dahulu untuk mendapatkan lebih pendapat daripada Dr. Syamsul. Jangan ke mana-mana.
Betul ke menulis atau menaik terlalu lama boleh menyebabkan carpal tunnel? Fakta, kerana himpitan saraf boleh berlaku disebabkan pergerakan yang terlalu kerap. Betul ke wanita hamil lebih mudah terkena sindrom carpal tunnel? Fakta, kerana wanita hamil merilis hormon yang menyebabkan cecair badan bertambah dan melakukan himpitan kepada carpal tunnel. Betul ke kalau selalu rasa kebal sebab tidur beralaskan lengan boleh menjadi punca carpal tunnel? Mitos, kerana selalunya kalau beralaskan lengan, yang terhimpit adalah lebih kepada radial nerve, bukan medial nerve. Betul ke kalau bawa motor terlalu lama antara punca carpal tunnel? Fakta, sebab bila throttle banyak sangat menyebabkan berlaku ekstra himpitan kepada carpal tunnel. Betul ke kalau carpal tunnel kena rendam tangan dalam air garam? Mitos, sebab merendam dalam air garam, selalunya orang rendam dalam air suam baru berlaku pengembangan dan relief simptom. Betul ke pembedahan sahaja jalan penyelesaian untuk carpal tunnel? Mitos, kerana banyak lagi cara yang kita boleh buat, seperti contohnya memakai spleen, membahagikan tugas supaya dia tidak terlampau teruk kepada tangan sahaja, dan juga kita boleh buat ultrasound guided hydrodissection dan acupuncture dan fisioterapi sebagainya. Betul ke kalau kerap rasa semut-semut atau kebas pada tangan tanda risiko awal terkena trigger finger? Mitos, sebab trigger finger simptom dia selalunya tangan melekat dan tidak boleh full pergerakan tangan tu tersangkut. Betul ke minum air halia dan serai boleh mencegah trigger finger? Mitos, kerana dia membantu untuk kembung perut saja. Betul ke selalu basuh tangan dengan air sejuk boleh menyebabkan tulang rapuh? Mitos, kerana tidak ada efek untuk air sejuk ataupun suam. Betul ke selepas pembedahan trigger finger, jari takkan boleh lurus lagi? Mitos, kerana actually selepas melakukan pembedahan, pergerakan jari akan lebih lancar dan kurang risiko untuk berlaku lagi. Tapi pergerakan harus jagalah, harus buat exercise selalu, regular. Itu dia, fakta atau mitos adalah sangat penting untuk kita bezakan antara yang betul dan yang tidak betul. Ini merupakan antara soalan-soalan yang selalu bermain di minda kami. Jadi kami telah pun paparkan sebentar tadi. Jadi Dr. Syamsul, apakah tips ataupun langkah-langkah yang perlu kita ambil jikalau kita sudah mengesan mengalami trigger finger ataupun sindrom carpal tunnel? Mungkin pada awalnya kita sakit tangan, alah sakit sikit-sikit je ni. Tetapi mungkin terlalu kerap, tiap-tiap hari mengalami situasi yang sama. Bagaimana kita perlu mengesan dan apakah tindakan yang perlu diambil? Bilakah kita perlu berjumpa dengan doktor seperti Dr. Syamsul? Okey, jadi apabila simptom ni timbul ya, jadi yang pertama sekali ialah mungkin kita cuba cari punca dia. Sama ada disebabkan oleh penggunaan berulang, pekerjaan berulang, kita cuba ubah cara kerja ataupun gaya hidup tu sendiri. Okey, ini mungkin boleh membantu. Dan kalau anda kata kalau sakit tu tidak terlalu kerap, mungkin boleh ambil ubat penenang sakit atau boleh dapatkan anduh untuk merehatkan tangan atau jari itu sendiri. Okey. Dan seterusnya pula, andai kata kalau kita ada mengalami penyakit seperti kencing manis, paling utamanya penyakit itu perlu dirawat dahulu. Jadi itu akan banyak membantu memulihkan keadaan itu sendiri. Baik, doktor, kita ambil lagi soalan daripada Facebook. Ada banyak soalan sebenarnya sebab sakit tangan ni seperti yang doktor ada sebut tadi agak common, agak lazim, kerap dialami oleh sesiapa saja di pelbagai peringkat umur. Jadi kali ini soalan adalah daripada Fadilah. Salam doktor, saya telah mengambil suntikan steroid untuk tangan saya pada November yang lepas, tetapi sejak kebelakangan ini sakit kebas ataupun cramp menjadi semula sehingga sakit di bahagian bahu. Perlu ke menjalani operation? Jadi saya ambil kira mungkin Puan Fadilah sudah didiagnos dengan penyakit sindrom carpal tunnel. Jadi sebab itu dia mungkin menerima suntikan di bahagian steroid di belakang tangan itu. Jadi kebiasaannya apabila menerima suntikan steroid, mungkin simptom itu sudah berakhir. Andai kata ia berulang dan ia boleh menyebabkan sakit semula, dan memang betul kalau sakit carpal tunnel ni dia bukan sahaja sakit di bahagian tangan, ia mungkin boleh merebak sampai ke pergelangan lengan dan sampai ke bahagian lengan itu sekali. Jadi mungkin seterusnya ialah
indikasi untuk pembedahan tu ada. Okey, kalau steroid ini kita tahu mungkin adalah sebagai last resort ataupun yang terakhir lah kalau boleh kita nak elakkan, betul tak, daripada penggunaan steroid. Jadi mungkin bilakah perlunya sebenarnya steroid ni, suntikan steroid? Jadi suntikan steroid ni mungkin apabila rawatan tambah invasif ya, seperti merehatkan tangan, menggunakan anduh, mengambil ubat penahan sakit ataupun anti radang ataupun mengubah cara kerja, simptom carpal tunnel itu masih lagi timbul. Jadi pilihan untuk suntikan steroid itu ada. Dan walaupun suntikan steroid itu ialah kebiasaannya mungkin orang takut ataupun risau untuk menerimanya, ia adalah sebenarnya selamat. Jadi apabila suntikan itu telah diterima, digalakkan supaya tangan tu biar diberehatkan dulu juga supaya mengelakkan masalah seperti kecederaan tisu lain sebab terlalu mula bergerak. Walaupun suntikan steroid tu mungkin ada kesan-kesan sampingan ya. Sebagai contoh, mungkin kulit di bahagian suntikan tu mungkin akan menjadi cerah, keputihan. Jadi memang ada indikasi untuk suntikan steroid. Cuma ia juga ialah salah satu rawatan yang boleh mengelakkan pembedahan. Ya, kalau boleh kita nak elakkanlah selagi boleh. Tadi doktor selalu menyebut tentang ubah gaya hidup. Kalau katakan kerja seseorang individu itu adalah seorang tukang menaip dan kerjanya memang tidak boleh dielakkan menaip berjam-jam secara berterusan. Jadi apakah mungkin nasihat doktor, mungkin berdasarkan apa yang doktor lihat daripada kalangan pesakit-pesakit doktor di hospital, apakah nasihat kepada penonton Hello Doktor, salah satunya cara untuk mengubah gaya hidup agar lebih sihat tubuh badan kita, agar tangan kita sentiasa terjaga dengan rapi kerana kita bergantung kepada tangan kita tiap-tiap hari. Apa yang boleh kita lakukan? Jadi untuk masalah simptom carpal tunnel itu sendiri, mungkin sewaktu bekerja tu, waktu menaip keypad ataupun keyboard itu sendiri, boleh memperbaharui ataupun mengadjust posisi pergelangan tangan tu. Daripada keadaan tangan membengkok ke bawah, cuba kita ratakan di permukaan keyboard tu sendiri, dan supaya penggunaan tangan tu tidak selalu tertekan. Okey, ini untuk kalau untuk pekerjaan di pejabat. Cuma sebenarnya masalah simptom carpal tunnel ini pun boleh berlaku di sektor perkilangan. Terutama sekali kalau memegang mencapai benda-benda berat ataupun sebagainya. Jadi kalau begitu boleh digalakkan memakai sarung tangan separuh. Maknanya yang di mana jari itu yang terdedah. Jadi ini especially ini terutama untuk selain pada carpal tunnel, untuk trigger finger itu sekali, mengurangkan tekanan ke atas tisu-tisu yang berkaitan. Di samping itu pula boleh dilakukan latihan jasmani atau maknanya regangan, senaman regangan untuk mengelakkan daripada simptom ini berlaku sama ada masalah trigger finger ataupun carpal tunnel. Dan di samping itu juga, andai kata kalau seseorang itu ada masalah sakit yang berkaitan ya, sebagai contoh rheumatoid arthritis, gout, kencing manis. Jadi apabila rawatan diterima untuk masalah-masalah yang tersebut, maka simptom seperti carpal tunnel, sindrom carpal tunnel ataupun trigger finger akan berkurangan ataupun mungkin akan selesai. Okey, jadi nasihat ini adalah lebih memfokuskan untuk golongan mungkin yang lebih berumur ataupun sudah bekerja secara profesional. Mungkin kalau kita lihat pada golongan yang lebih muda pula, maklumlah sekarang ni kan tengah cuti sekolah, mungkin mereka di rumah bermain di laptop. Sekarang generasi kita berdepan dengan gadget senantiasa berjam-jam. Jadi ada yang mungkin bermain dengan game atau bermain dengan handphone dan selalu menggunakan jari ataupun ibu jari secara berterusan dan secara lama lah. Mungkin adakah aktiviti seperti itu juga boleh menyebabkan sakit tangan? Yalah, simptom sakit tangan ini ialah salah satunya ialah faktor penggunaan berulang, overuse, repetitif. Dan di samping itulah ialah terlebih guna, tekanan ataupun kecederaan. Jadi untuk kalangan golongan muda ataupun remaja yang banyak menggunakan main game ataupun menggunakan keypad, menggunakan remote semua ni, mungkin ada eloknya satu ialah berikan masa untuk berehat. Jadi untuk golongan muda atau remaja,
tempoh pemulihan mereka cepat. Sebab recovery tissue mereka masih lagi cergas dan bagus. Jadi apabila diberi masa untuk berehat dan mungkin beredah buat aktiviti luaran seperti bersukan di luar, bermain bola di luar Jadi ini boleh mengurangkan risiko ataupun insiden sakit tangan daripada berlaku. Okey, baik doktor, kita ada lagi soalan daripada Facebook. Khair Ar-Razi bertanyakan, saya telah mengalami trigger finger di jari hantu sejak 3 tahun yang lalu. Beliau telah mendapatkan rawatan fizio di hospital tetapi masih belum lagi pulih. Segala gejala yang doktor terangkan di TV tadi memang saya alami. Lebih-lebih lagi ketika awal pagi. Okey, ini amat mengganggu tugas-tugasan harian. Adakah normal untuk penyakit ini menyebabkan kuku di jari menjadi nipis dan warna kuku menjadi lebam? Doktor boleh terangkan kenapa terjadi sebegini? Di mana simptom di mana di kuku di jari itu menjadi nipis ataupun warna kulit menjadi lebam, mungkin salah satunya ialah faktor urat saraf yang tercedera di dalam jari itu sendiri sebab di bahagian jari pun kami ada saraf saraf halus. Jadi mungkin disebabkan oleh faktor tekanan yang kronik ataupun ada masalah penyakit lain. Ini yang boleh mungkin menyebabkan kenapa berlaku. Cuma andai kata kalau masalah trigger finger ni masih lagi berterusan, mungkin selain pada rawatan tanpa invasif ataupun tanpa pembedahan sudah tidak berhasil, mungkin ada eloknya ataupun ada baiknya untuk menerima rawatan yang seterusnya iaitu salah satunya mungkin pembedahan kecil di bahagian pangkal jari, iaitu trigger finger release. Lepasan selaput trigger finger tu. Okey. Jadi doktor tadi ada sebut tentang kecederaan. Kecederaan yang dialami tidak semestinya disebabkan oleh mungkin aktiviti sukan ataupun satu kemalangan. Mungkin disebabkan punca-punca lain seperti penyakit lain juga. Tetapi bilakah macam mana kita nak kenal pasti apakah puncanya dan bila sebenarnya kita perlu berjumpa dengan doktor? Ya, seeloknya apabila berlaku simptom sakit tangan yang mungkin tidak diketahui punca ataupun sudah tidak kita sudah tidak tahan, mungkin ada eloknya berjumpa dengan doktor ataupun pakar yang berkaitan untuk mendapat rawatan selanjutnya supaya dapat mengetahui punca dan juga menerima rawatan yang betul dan yang terbaik. Okey, jadi sebelum kita membuat kesimpulan, kata terakhir doktor untuk penonton Hello Doktor secara ringkas. Okey, amalkan gaya hidup yang sihat, amalkan pemakanan seimbang dan selalu buat latihan jasmani secara outdoor. Baiklah, terima kasih Dr. Syamsul Iskandar Hussein iaitu pakar ortopedik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Hello Doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sakit tangan ini mungkin dilihat sebagai sakit biasa tetapi jika berlarutan sebenarnya boleh membawa kesusahan kepada tahap kesihatan kita dan boleh mempengaruhi rutin-rutin harian yang kita jalani. Jadi mari kita ambil iktibar daripada perbincangan kita pada hari ini, sentiasa berusaha untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa terjaga rapi dan boleh berfungsi dengan baik. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Syamsul, banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini. Kepada anda semua, jangan lupa untuk terus menonton Hello Doktor pada minggu hadapan waktu yang sama dan akan dibawakan topik pula pada minggu hadapan, ancaman kanser. Menarik dan penting semestinya di Hello Doktor. Dengan itu, Assalamualaikum dan jaga diri semua. Go Shifat Chai.